kena hasut. Bagilah ruang sikit. Takkanlah rakyat Felda generasi kedua ini ada peguam, ada accountant dan cukup terlatih. Dia nak suarakan hak dia dan kepentingan dia tak terbela. Dia pengkorporatan untuk memperkayakan, memperkerat. Bagilah, bagi dia ruang dengar. Apa salah? Takkan semua orang kalau beda pendapat penghasut belaka. Jadi sebab itu saya sebut di sini Felda kerana memang panjang dibicarakan, baik disentuh dalam titah tuanku dan juga oleh pencadang usul dari Kuala Krau, ya. Untung berbilion ringgit syarikat, ya, tujuannya ialah menjamin keselesaan hidup. Pemantauan tentang perjalanan syarikat tidak ada kerana ini satu corporate entity dan dia buat belanja banyak mana pun, tidak ada pertanggungjawaban dari segi ini, terutama bagi kepentingan peneroka. Saya tahu juga bukan semua wakil-wakil rakyat UMNO yang setuju dengan cadangan begini, kerana saya tahu dalam dialog mereka ada yang melahirkan rasa kesal kerana tidak ada kesediaan Felda untuk membawa perombakan sedikit, ya. Yang tanam sendiri umpamanya wang caruman peneroka dalam tabung tanam semula RM17,000. Kemudian yang menimbulkan masalah ini ialah halangan bagi yang sedia dan mendapatkan beberapa kemudahan sendiri, dan juga bila ada usaha menanam bersendirian mereka dibayar hanya RM7,000 dari wang yang mereka carum di tabung tanam semula. Jadi ada diskriminasi. Tapi kalau Felda yang mengendalikan dan pulangannya lebih baik, itu dapat kita pertahankan. Dalam kes ini, seperti mana saya dapat fakta sendiri di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, peneroka yang tanam sendiri itu pulangannya lebih menggalakkan lebih baik. Jadi kita berikan kesempatan. Saya masih ingat kerana saya memang ucap terima kasih kerana orang miskin dulu dari Pulau Pinang dulu mau merdeka bila buka rancangan tanah, banyak yang berhijrah ke Pahang, sedikit ke Negeri Sembilan. Tetapi sekarang generasi kedua dia dah nak Pahang, masuk ada yang jadi generasi ketiga, tetapi tidak boleh dilayan seperti mana dengan mengenepikan perjanjian asal antara peneroka dan Felda. Kerana bila mereka berjaya, Felda akan mengesyorkan kerajaan negeri supaya dikeluarkan geran tanah. Tapi geran tanah, saya ke Jerantut baru ini, ada yang dah 10 tahun selesai bayar, geran tanah tak diberikan. 10 tahun selesai bayar semua hutang, langsai hutang, geran tanah tak diberikan. Alasan, kalau bagi geran tanah dijual. Tapi itu hak dia. Kalau kita nak jaga kepentingan dia, harus ada satu cara atau kaedah untuk mengawal kepentingan supaya tidak ditipu ataupun menjadi mangsa kepada syarikat-syarikat persendirian dan lain. Jadi sebab itu bila mereka mengenakan peraturan baru, menekan peneroka, menandatangani perjanjian baru, dan di dalam perjanjian baru itu peneroka menyerahkan tanah ladang mereka kepada Felda dan mereka tidak dibenarkan menanam semula secara persendirian lagi. Ini tekanan ini tidak adil. Pulangan dia buat sendiri lebih baik. Dan dipaksa buat perjanjian baru kerana dia tak ada modal, dan ini keadaan dia. Hantaran buah sawit pun begitu juga. Peneroka dikenakan tahanan sehingga 20% daripada pendapatan dari setiap hantaran. Ini terlalu tinggi. Mana dia menteri berkenaan? Mana dia pengurusi Felda? Dia bercakap bagi pihak korporat atau bagi pihak peneroka? Kalau bagi pihak peneroka, dia patut sekurang-kurangnya dengar. Adakah adil potongan 20% dalam keadaan dengan keuntungan bilion ringgit oleh syarikat Felda? Dan detailnya memang ditahu. Masalah perahan pun begitu juga. Tidak kurang perahan 22% kerana buah mekal dan muda sudah ditolak. Tapi hampir keseluruhan peneroka hanya mendapat perahan hingga ke tahap 19% saja. Dan setiap peneroka kehilangan tidak kurang dari 3 sehingga 5%. Kemudian tentulah isu pewarisan ini dibangkitkan, dan ini isu besar kerana timbul bila peneroka asal meninggal dunia, isteri dan anak tua mungkin diletakkan sebagai pemilik
dan 4 atau 5 orang anak lain tidak dibenarkan memiliki tanah itu. Ini katanya supaya jangan ada masalah fragmentation. Tetapi negara dengan sistem canggih ini boleh menyelesaikan masalah ini, dan jangan mengenepikan hak anak-anak yang lain. Jadi selain dari itu tentulah ada masalah generasi kedua. Generasi kedua ini disebut masalah sosial, masalah dadah dan sebagainya. Mengapa tidak ada penekanan menjamin mutu pendidikan lebih baik, gerakan dakwah yang lebih berkesan, sistem sosial dan jaringan golongan muda yang lebih baik? Ini harus ditangani kerana ini satu gejala sosial buruk yang merebak di kawasan Felda yang harus ditangani dengan baik. Saya nak tunggu Sri Gading dia. Jadi Yang Mohd Pengerusi, saya ucap terima kasih sekali lagi kerana ruang diberikan untuk saya menyampaikan ucapan junjung kasih atas titah Yang di-Pertuan Agong. Dan saya rumuskan keperluan kita melihat kelima-lima pertikaian ekonomi supaya kita dapat membetulkan kelemahan-kelemahan yang ada. Tetapi saya ingin tekankan supaya jangan dianggap ini serangan agak peribadi, tetapi saya tekankan bahawa titah diraja ini harus kembali sebagai titah diraja yang dipersembahkan oleh Perdana Menteri dan tidak dijadikan sebagai titah diraja yang dimasukkan ayat-ayat memuji Perdana Menteri. Dan ini belum pernah berlaku. Walaupun Sri Gading tak mau akui, dia dah berapa penggal dengar berapa puluh titah diraja. Tidak ada titah diraja yang diperalatkan sebegini rupa. Senyum saja tak cukup yang Amat Sri Gading. Saya akhiri dengan menukil penyataan Pendeta Zamba, tokoh pendeta Melayu ulung yang mula menulis 1919 dan 1920. Kata Zamba, apa arti perubahan, pembangunan, kecelekan daripada kepercayaan yang bodoh? Kita tahu siapa melemahkan akal kepada kepercayaan yang cerdik, membebaskan fikiran. Itu seorang tokoh pemikir Melayu menulis tahun 1920. Tak boleh kita kongkong dan belenggu pemikiran. Merdeka 52 tahun, media jadi alat murahan. Tak boleh ada pandangan berbeza. Apa arti merdeka, kata Zamba? Ya, kalau tidak membebaskan fikir. Dengar, tak setuju tak mengapa. Jangan halang, jangan ungkut, jangan pukul orang. Seperti yang berlaku di Kampung Baru baru-baru ini. Ada perhimpunan aman, pukul. Itu pernyataan pertama Zamba 1920. Tetapi peringatan dia kala melawan penjajah Inggeris, peringkat awal, seorang tokoh yang cukup berani. Tapi peringatan dia konsisten sepanjang zaman. Kita mesti ada semangat pembaharuan berterusan. Kita mesti menolak, menentang, berubah kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu. Kita tahu siapa? Kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu, tak ikut rule of law, tak ikut, pakai puasa, tak peduli tentang peraturan dan hukum. Brute force, tyranny of the majority. Itu pun majority yang diambil tidak semestinya cara telus. Tak bolehkah Malaysia setelah 52 tahun berganjak sikit dengan negara, bagi hormat sikit perbezaan pendapat asasi. Jangan hina orang. Islam tu hebat. Ketinggian Islam itu bukan kerana dia pandang rendah pada orang lain. Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, itu kerana rahmat kepada sekalian alam, bukan kerana menghina dan bicara dengan angkuh agama-agama lain.
Bila saya pertahankan umpamanya hak menggunakan kalimat Allah itu, bukan bermakna saya ni pro-Kristian. Saya bersandar juga fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nak beda pendapat dengan dia. Tapi kita patut lihat ini sebagai perbezaan pendapat, kalau ia pun. Tetapi bolehkah kita nak pertahankan dasar kerajaan UMNO Barisan Nasional? Dia nak pertahankan Allah. Tapi Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, wilayah boleh pula. Ternyata tidak konsisten dan tidak ikhlas. Sebab itu hentikanlah cara kita menggunakan kuasa rakus, gunakan umpamanya ucapan dan kuasa hina, aibkan orang, dan cuma